Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada kali ini saya akan kongsikan pembelajaran dan pengajaran Usuluddin tingkatan 1 dalam bahagian bab tafsir, ad-darsul awal, pelajaran yang pertama, dengan tajuknya At-taghallubu 'ala syada'idi, mengatasi kesukaran. Sebelum itu, saya mohon pada yang menonton video ini, sila subscribe dan like video ini supaya anda semua tidak ketinggalan video-video yang akan diberikan kemudian oleh pihak sekolah. Baik, kita pergi pada bahagian yang pertama, qira'atul ayati qira'atan mujawwadatan, baca ayat Al-Quran dengan bacaan yang bertajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Suratul Baqarah ayat 153 hingga 154. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ista'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan dengan sabar dan sembahyang. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, dan janganlah kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, tetapi sebenarnya mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak menyedarinya. Baik, ringkasnya dari terjemahan ayat ini, Allah memerintahkan kita supaya apabila memohon pertolongan, mohonlah pertolongan dengan cara sabar dan sembahyang. Kemudian ayat 154, Allah nyatakan lagi bahawa orang yang terkorban di jalan Allah, mereka sebenarnya tidak mati, bahkan mereka hidup. Tetapi cuma kita sahaja yang tidak mengetahuinya. Baik, seterusnya kita pergi pada bahagian ma'anil kalimatil mukhtarati. Yang pertama, al-isti'anatu, mohonlah pertolongan. Talabul ma'unati, memohon pertolongan.
ataupun memohon bantuan, wal qudrati, dan keupayaan, alal qawli awil amali, melalui kata-kata atau perbuatan. Yang kedua, as-sabr, sabar. Hamlun nafsu alal makruhi, mengawal diri dalam perkara yang dibencinya. Asy'ur, kesedaran. Al-ihsasu bisyai'i, perasaan pada sesuatu. Seterusnya, syarhul ayati ijmalan, penjelasan ayat secara umum ataupun secara ringkas. Amarallahu ta'ala bil isti'anati bis salati, Allah memerintahkan memohon pertolongan dengan solat. Li'annaha imaduddin, kerana ia adalah tiang agama. Wahiya silatun bainal abdu wa rabbuhu, dan ia merupakan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Maknanya di sini, solat tu adalah tiang agama. Umpamanya seperti rumah, ya. Rumah mesti ada tiang, dan tiang ini mengikat antara dinding ke dinding. Sekiranya rumah tu tiada tiang, dia takkan bertahan lama. Mungkin sehari saja, mungkin seminggu, mungkin sebulan, mudah runtuh sebab tak ada tiang yang mengikat antara dinding dan dinding. Begitu juga dengan kita. Bila mana kita nak menjaga hubungan dengan Allah, yang mengikat kita antara hubungan kita dengan Allah adalah solat kita, salah satunya, ya. Baik. Wa amara aidan al-mu'minina bil isti'anatu ala umurihimud dunyawiyyati, orang beriman juga diperintahkan memohon pertolongan dalam urusan duniawi mereka. Wa habsin nafsu, mengawal diri. Wa kaffiha amma taqrahu, menahan diri daripada perkara yang dibencinya. Walamma zukiral amru bil isti'anatu bis sabri ala jami'ul ahwal, ketika mana disebut perintah memohon pertolongan dengan sabar dalam semua perkara, zukira namuzajan mimma yasta'anu bis sabri alaihi, disebutkan contoh memohon pertolongan dengan sabar ke atasnya. Wa huwal jihadu fi sabilihi, iaitu ketika mana berjihad di jalan Allah. Wa huwa afdalut ta'atil badaniyati, ia adalah ketaatan jasmani yang terbaik. Seterusnya, kita pergi pada bahagian sababun nuzulil ayat. Ghazwatu Badar, perang Badar. Hiya ghuzwatu waqa'at fi as-sabi'i 'ashara min Ramadan. Perang yang berlaku, ia adalah perang yang berlaku pada 17 Ramadan.
fil 'amus tsani minal hijrah, pada tahun kedua hijrah, al-muwafiqu 3 Maris, bersamaan 13 Mac 624 Masihi. Nazalat fi qatla Badar. Ayat ini telah diturunkan dalam perang Badar. Wa kanu 14 rajulan. Mereka terdiri daripada 14 orang lelaki. Minhum 8 minal ansar. 8 orang dari kaum Ansar. Wa 6 minal muhajirin, dan 6 orang dari kaum muhajirin. Wassabab, dan sebab ayat ini diturunkan kerana annan nasu kanu yaquluna lirrajulu yaqtulu fi sabilillah, bahawasanya mereka itu telah terbunuh di jalan Allah. Mata fulan, telah mati si fulan. Wa zahaba anhu na'imud dunya wa lazatiha, dan pergi dengan nikmat dunia dan kelazatannya. Fa anzalallahu hadhil ayat, maka turunlah ayat ini. Qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas, qatala Umair bin Hamam bi Badar. Umair bin Humam telah terbunuh dalam perang Badar. Jadi kesimpulannya, surah Al-Baqarah ayat 154 ini diturunkan kerana berlakunya peperangan Badar, ya, di mana pada ketika itu tentera Islam yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin berjumlah 313 orang, dan mereka berdepan dengan tentera musyrikin Mekah yang berjumlah 1000 orang. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberi pertolongan kepada Nabi Muhammad dan tentera-tentera Islam yang lain dengan bantuan semangat supaya tidak gerun pada tentera-tentera musyrikin Mekah. Dan sahabat-sahabat Nabi pada ketika itu, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentera-tentera Islam yang lain, mereka begitu tawakal yang sangat tinggi, sangat yakin dengan bantuan dan pertolongan daripada Allah. Inilah akidah para sahabat yang sangat kukuh dan kuat kebergantungan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya daripada peperangan Badar ini, tentera-tentera Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memenangi peperangan ini, dan peperangan ini adalah kemenangan yang paling unggul sekali, ya. Baik, seterusnya kita pergi pada bahagian kaifiyatul isti'anatu billah, cara memohon pertolongan dengan Allah. Di sini dinyatakan 3 cara memohon pertolongan dengan Allah. Apa dia cara-caranya? Yang pertama, awalan, al-isti'anatu bis-salah, memohon pertolongan dengan salat. Li'annaha ummul ibadah, kerana salat adalah ibu segala ibadah. Wahia tariqu sillatu billah, dan ia adalah jalan hubungan dengan Allah. Yang kedua,
al-isti'anatu bis sabri, memohon pertolongan dengan sabar. Li'annahu yuqawwiyu ala tahmilul musyaqqati wassabati ala al-masa'ib. Kerana sabar adalah kekuatan dalam menghadapi kesusahan dan tabah dalam menghadapi musibah. Thalithan, yang ketiga, al-isti'anatu bid-du'a, memohon pertolongan dengan berdoa. Li'annahu makhul ibadati wa salahul mu'min. Kerana doa adalah tunjang ibadah dan senjata orang beriman. Ya. Sebab itu Ustaz minta pada pelajar-pelajar yang mana belum menghafal doa selepas sembahyang, elok mula hafal dari sekarang. Ya. Kena biasakan dari sekarang. Kita bila solat fardu, selesai salam, jangan bangun terus. Ya. Kita wirid dulu, istighfar, kemudian berdoa. Ya. Biasakan dari sekarang. Ya. Sebab doa adalah senjata kita. Ya. Kita sebagai hamba Allah, kebergantungan kita pada Allah. Bila waktu kita susah ataupun senang, jangan tinggal doa pada Allah. Ya. Baik. Seterusnya kita masuk bahagian manzilatus syuhada indallah. Kedudukan orang-orang yang mati syahid di sisi Allah. Apa kedudukannya? Innal jihadu ibadatu tuwassilu ila maqamil qurbi. Sesungguhnya jihad adalah ibadah, tuwassilu ila maqamil qurbi, yang akan menyampaikan kita ke makam yang tinggi. Wa inna lisyahidu manzilatan azimatan. Orang yang mati syahid mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Indallah, di sisi Allah. Haitsu wasala ila maqamul liqa, yang akan menyampaikan kita ke makam yang tinggi. Baik. Orang yang mati syahid mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Haitsu wasala ila maqamul liqa, ketika mana berada di makam yang mulia. Liqa Allah Ta'ala liyabqa indahu, bertemu dengan Allah untuk berada di sisinya. Wa yarzuqu min rizqihi, dikurniakan rezeki dari rezekinya. Faqad syabbahul Qur'anul Karim, maka perumpamaannya dalam Al-Quran, al-jihadu bit-tijarati, jihad itu seperti perniagaan. Haitsu yubayyi'ul mu'minun arwahahum liyashtarul jannah, orang beriman menjual jiwa mereka untuk membeli syurga. Perumpamaan yang diberikan dalam Al-Quran, orang yang berjihad di jalan Allah ni umpamanya seperti dia berniaga. Dia jual jiwa mereka, mereka jual jiwa mereka untuk mendapat ganjaran syurga. Ya. Kemudian kita lihat syuhada ghazwatu Badar, orang-orang yang mati syahid dalam peperangan Badar. Sini kalau tengok dalam jadual ini, saya ada bahagikan kepada dua, Muhajirin dan Ansar. Muhajirin terdiri daripada 6 orang dan Ansar terdiri daripada 8 orang. Bagi kaum Muhajirin,
Yang pertama, Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib, Umair bin Abi Waqqas, Zushimalaini bin Abdi Amrul Khuza'i, Aqil bin Bukair Al-Laisi, Mihja' Maula Umar bin Khattab, Safwan bin Bayda. Bagi kaum Ansar pula, Sa'id bin Haythamah, Mubashir bin Abdul Munzir, Yazid bin Haris, Umair bin Humam, Rafi' bin Mu'alla, Harisah bin Suraqah, Auf bin Haris, Muawis bin Haris, wahuwa aku Auf. Maknanya Muawis adalah saudara, ya, saudara kandung pada Auf, ya. Seterusnya, bahagian yang terakhir, ma yu'khazu minal ayat, pengajaran ayat. Awalan, fadilatus sabru wal amru bihi, keutamaan sabar dan perintah melaksanakannya. Thaniyan, yang kedua, fadlus syuhada ala ghairihim, orang yang mati syahid mendapat kedudukan yang utama berbanding dengan orang lain. Thalithan, izharu ma alaihi al-mumtahinu min quwwati aw dha'fu, menunjukkan sama ada seseorang itu kuat ataupun lemah apabila menerima ujian. Jadi kesimpulannya dalam pembelajaran kita pada hari ini, yang pertamanya, kita hendaklah sentiasa menjaga solat kita, terutamanya solat fardu 5 waktu. Yang keduanya, kita hendaklah sentiasa bersabar, ya. Hendaklah sentiasa bersabar. Kuat mana ujian pun mesti ada sekelumit sabar dalam hati. Sekiranya sekelumit sabar dalam hati itu hilang, boleh jadi akan berlaku perkara yang tidak diingini, boleh jadi perkara yang salah di sisi syarak, ya. Misalnya kita hilang pertimbangan, kita lakukan sesuatu yang di luar jangkaan, ya, seperti kita membunuh, merosakkan harta awam, ataupun yang lain-lain lagi, ya. Jadi yang ketiganya, susah atau senang, sentiasa jaga hubungan dengan Allah, ya. Sentiasa jaga hubungan dengan Allah. Waktu susah kita berdoa, waktu senang pun kita berdoa. InsyaAllah sekiranya kita jaga hubungan dengan Allah, kita akan mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Sekiranya kita tidak menjaga hubungan dengan Allah, kita makin jauh dengan Allah. Apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mula berani melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dan kita meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Baik. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Pada anak-anak ustaz, untuk nota-nota tambahan boleh dapatkan di dalam GC Usuluddin tingkatan 1. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.